حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang berusaha pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasanya, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi boleh berjalan, beribadah sampai ke hari ini tuan-tuan. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita ke majlis-majlis ilmu seumpama ini membuka pintu rahman Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan, seperti biasa kita mulakan kembali kuliah tafsir kita setelah kita berpuasa berhari raya. Raya pun nak habis, tinggal 2-3 hari lagi ni. Syukur tuan-tuan kita dapat lalui Ramadan, kita dapat lalui Syawal, dan kita kembali ke bulan biasa. Mudah-mudahan ibadah kita makin bertambah setelah mana kita melalui tarbiyah latihan pada bulan Ramadan yang lalu, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi tuan-tuan, seperti mana dimaklumkan oleh pengurusi tadi, kita ada tahlil lepas ni. Mungkin kita tak payah lama-lama di sini, kita sempurnakan kan keperluan saudara kita yang baru pergi tadi. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa, bermunajat, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa, insya-Allah. Masuk je isyak atau tambah 5 minit sikit, kita berhentilah. Lepas tu kita solat isyak untuk kita tahlil, insya-Allah. Jadi malam ni tuan-tuan kita pindah ke surah yang baru, iaitu Suratul Buruj. Suratul Buruj. Yang ada buku ni boleh tengok muka surat yang ke-71. Muka surat 71. Yang kulit macam ni lah. Yang kulit lain saya tak tahu dah. Kulit macam ni lah. Sama? Oh, sama, alhamdulillah. Tuan-tuan, surah Al-Buruj, muka surat 71. Jadi sebelum kita baca ni tuan-tuan, sedikit tentang surah Al-Buruj ni. Surah Al-Buruj ni adalah surah yang ke-85 daripada 114 surah. Dan dia mengandungi 22 ayat, di mana dia adalah dari jenis Makkiyah. Jadi dah banyak kali kita sebut, bila sebut dari jenis Makkiyah, kita faham bahawasanya Suratul Buruj ini diturunkan di Mekah. Kalaupun tak tepat-tepat di Mekah, dia mungkin turun berhampiran, tempat yang berhampiran, lebih hampir ke Mekah daripada Madinah. Dan dia diturunkan selepas turunnya Suratul Syams. Sedikit tentang
surah Al-Buruj. Kita baca sama-sama tuan-tuan bagi yang boleh baca insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد صدق الله العظيم. Wassamai, huruf mad yakni alif bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan, itu mad wajib muttasil. Kita baca dengan 4 harakat. Wassama, 4 harakat maknanya 4 gerakan jari. Zatil buruj, ruj itu man arid lisukun. Boleh baca 2 harakat buruj, atau 4 buruj, atau 6 harakat buruj. Man arid lisukun. Jim tu pula khalqa, qalqalah. Jadi bila orang ada bunyi dia takkan suara. Buruj. Dia bukan buruj. Itu bunyi angin. Buruj. Bunyi je. Jadi dikubrokan kena kuat sikit sebab dia di hujung bacaan kita. Wal yaumil maw'ud. Maw'ud pun sama dengan buruj. Man arid lisukun. Dan huruf dal tu adalah huruf qalqalah. Jadi mau'ud boleh baca 2, 4 atau 6. Kemudian dal tu qalqalah. Mau'ud wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin, baris 2 di bawah pada huruf dal bertemu dengan waw. Tanwin bertemu dengan waw, idgham ma'al ghunnah. Kita baca dengan dengung pada 2 harakat. Masukkan bunyi nun mati pada din tu ke dalam huruf waw. Wa syahidin, dia bunyi waw sambil dengung. Wa syahidin wa mashhud. Maka tuan-tuan jadilah bacaannya lebih kurang bunyinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود Sadaqallahul azim. Sedikit ilmu tajwid. Mari kita tengok sama-sama tuan-tuan dari sudut ilmu tafsirnya. Wassama idzatil buruj. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Wal yaumil mau'ud, dan juga demi dan hari yang dijanjikan. Hari akhirat tu hari kiamat.
wa syahidin wa mashhud, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Sampai itu dulu. Kita tengok tuan-tuan apa maksud was-sama'i dzatil buruj. Kata Ustaz Ahmad Sunhaji, menurut catatan dia ni, Allah bersumpah dengan nama langit yang mempunyai gugusan bintang atau bintang besar-besar. Buruj. Buruj tu bintang. Buruj juga dimaknakan sebagai manazil di alam yang tinggi. Jadi buruj ni disebut juga dengan manazil. Apa makna manazil tu? Manazil itu kedudukan atau tempat persinggahan bintang-bintang beredar semasa peredarannya di angkasa luas. Jadi bintang ni beredar, dia akan berhenti satu-satu tempat. Tempat-tempat itu dipanggil sebagai manazil. Manazil. Tempat bintang-bintang singgah. Kita panggil manazil. Jadi buruj pun bawa makna manazil. Buruj tu daripada perkataan barjun, satu. Jamak dia banyak buruj. Bintang-bintang. Kalau barjun satu bintang, kalau buruj banyak bintang-bintang. Satu buruj makna bintang, gugusan bintang. Yang kedua buruj juga bermaksud manazil, tempat persinggahan bintang-bintang. Dia beredar, dia singgah. Itu dipanggil manazil. Jadi ini banyak dia Ustaz Ahmad Sunhaji ni dia bahaskan dari sudut ilmu bahasa Arab. Tak payahlah kita nak bahaskan sebab kita tak ngaji bahasa Arab. Kalau kita ngaji bahasa Arab boleh dah kita bincang. Sedap sikit menorang kan. Ini kan tuan tu tengok-tengok tu tengok-tengok berbondo Ustaz ni merepet ni. Kita tengok maksud ni. Kata para mufassirin, tempat-tempat persinggahan yakni manazil itu dinamakan buruj. Tempat singgah bintang tu dinamakan buruj. Kerana jelas kelihatannya di langit dan dibahasakan buruj itu ialah istana-istana. Buruj juga bawa maksud istana-istana. Kalau tengok dalam tafsir Qutubi ni, dia bawa maksud benteng, istana. Lepas tu disebut di sini dan dibahasakan juga. Buruj ni juga membawa maksud istana-istana. Oleh kebesaran dan ketinggiannya di angkasa. Lantaran di sanalah tempat persinggahan para bintang beredar. Jadi dari sudut bahasa lah. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan apa? Dengan bintang. Ataupun manazil ni ataupun Allah Ta'ala bersumpah dengan tempat singgahnya bintang-bintang. Bintang 12 zodiak termasuklah dalam istilah buruj atau gugusan bintang dalam ayat ini. Jadi dulu dalam bahasa Arab bintang-bintang ni ada nama kalau kita tambah bawah kita nampak bentuk-bentuk bintang ni. Tetapi orang putih dia tukar macam-macam lah. Dia dah nama lain. Kan kita tak tahulah bintang biri-biri dalam bahasa Arab kita ringkaskan tuan-tuan sebab nak cerita ni sekarang kita pun tak sama tak berapa nak faham pun lah cerita apa ni. Cerita peredaran bintang-bintang ke sini. Tuan-tuan tengok. Sebagaimana telah maklum katanya. Buruj dinamakan juga manazil, tempat peredaran bintang-bintang, matahari dan bulan. Maka peredaran bulan pada tiap-tiap manzilahnya atau gugusan bintang akan berjalan selama 2/3 hari. Bererti ia akan kelihatan selama 28 hari dan terlindung dari penglihatan selama 2 malam pada tiap-tiap bulan. Ustaz Sunhaji ni bintang-bintang ni dalam sebulan tu ada 2 malam dia tak nampak, dia tak kelihatan. Kemudian dibawalah cerita bintang-bintang ni. Bintang apa yang dimaksudkan itu? Jadi orang-orang Arab dulu, ilmu falak ni orang Arab dulu dah nampak dah. Sebelum orang putih dia ambil, dia tukar bahasa, alih bahasa ya. Jadi dulu gugusan di utara Katul Istiwa. Jadi gugusan bintang ni satu di bahagian utara Katul Istiwa, satu di bahagian selatan. Di bahagian utara tu ada dipanggil Hamal ataupun bintang biri-biri. Dalam kitab lah. Satu Saur, sebut bintang lembu. Kemudian Jauza, bintang kembar 2. Saratan, bintang ketam. Bentuk macam ketam kan. Asad, bintang singa. Kemudian Sumbulah, bintang gadis. Macam-macam dah sampailah orang pegang panah. Kalau jongking tu, saya ingat Scorpionnya.
Tu yang saya senang nyebut dia kan, sebab dia kumpulan rock dulu. Kan? Dalam bahasa Arab akrob. Tapi orang putih tukar Scorpion, bintang Scorpion. Kan macam-macam lagi, bintang kambing lah, anak panah lah, bintang timbul lah, ikan lah. Ini semua kajian-kajian ilmu falak lah. Kita tak mengaji falak tuan. Tapi kalau kita masuk persatuan falak ni 9 ni, tepi donga 9-9 dia memang menarik tuan. Di alam tinggi ni perbahasan-perbahasan dia, uish. Beran itu donga tu. Itu jelas. Siapa berminat boleh lah kan. Jabatan Agama Ahli Islam ni 9 dia ada satuan falak dia. Sekolah yang banyak ni, orang lain tak ada. Dan setiap bulan ni, ujung bulan biasanya dia akan buat serapan bulan kan. Itu kita akan tengok macam-macam dia akan tunjuk lah. Planet utari, planet yang boleh nampak lah. Bila kita pandang dengan terapung tu. Terapung tu apa nama tu? Kan? Teleskop. Terapung tak nampak apa-apa, nampak kat luar. Jadi macam-macam lah bintang. Ini yang disebut oleh Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang-bintang. Dan bersumpah dengan bintang. Itu maksud was-sama'i dzatil buruj. Saya tak lanjutkan perbincangan bintang ni, musim bunga bintang ni ada kaitan lah dengan bintang ni dengan musim bunga, musim salju, musim panas. Di luar kemampuan kita nak bincang orang sains di pandai lah ni. Saya terus ke ayat yang kedua lah. Iaitu sumpah Allah Ta'ala lagi dengan ayat yang kedua, wal yaumil mau'ud, dan hari yang dijanjikan. Allah Ta'ala bersumpah dengan langit yang ada bintang-bintang. Kemudian Allah Ta'ala bersumpah dengan wal yaumil mau'ud. Apa maksud wal yaumil mau'ud ni? Tuan-tuan tengok muka surat 73. Kemudian Allah bersumpah dengan menggunakan nama hari kiamat yang dijanjikan kepada makhluk. Pertama Allah Ta'ala bersumpah dengan langit. Kemudian Allah Ta'ala bersumpah dengan hari kiamat. Wal yaumil mau'ud. Kata Imam Qutubi di sini, maka ulama sepakat tidak ada ikhtilaf. Yaumil mau'ud itu adalah hari kiamat. Maknanya Allah Ta'ala bersumpah demi langit yang ada bintang-bintang, demi hari kiamat, wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang menyaksikan, dan demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Yang itu banyak perbahasan. Jadi ayat yang kedua tu demi hari kiamat. Begitu pula dia bersumpah, Allah Ta'ala, kemudian Allah bersumpah dengan menggunakan nama hari kiamat yang dijanjikan kepada makhluknya. Begitu pula dia bersumpah dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi dan umatnya sebagai pihak yang disaksikan, serta para nabi yang lain yang mereka yang bakal menjadi saksi di atas perbuatan umat masing-masing pada hari kiamat. Bahkan Nabi Muhammad menjadi saksi bagi seluruh makhluk yang dihimpunkan di padang mahsyar untuk dihisab. Jadi itu maksud ayat yang ketiga. Wa syahidin wa mashhud. Dan demi yang menyaksikan dan demi yang disaksikan. Syahid tu yang menyaksikan. Mashhud tu yang kena saksi. Siapa yang menyaksikan ni? Ustaz Ahmad Sonhanji dia ambil 1-2 pendapat saja. Sebenarnya dalam ni banyak sangat pendapat. Syahid yang menyaksikan ni siapa? Nabi Muhammad, kata Ustaz Ahmad Sonhanji. Yang kena saksikan mashhud tu adalah umat Nabi Muhammad. Besok Nabi Muhammad dia akan jadi saksi terhadap perbuatan umat-umat. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain, dia akan menjadi saksi kepada perbuatan umat masing-masing. Dan Nabi Muhammad, umat zaman Nabi Muhammad akan menjadi saksi kepada umat-umat terdahulu. Itu berdasarkan apa yang dicatat oleh Ustaz Ahmad Sonhanji. Adapun dalam tafsir Qurtubi ni, perbahasan dia kita tengok. Kata Imam Qurtubi di sini, sebenarnya dalam ayat ni ulama ikhtalafa fihima. Ulama berselisih pendapat tentang apakah yang dimaksudkan sebagai dan demi syahid yang menyaksikan dan masyhud yang kena saksi, yang disaksikan. Kata Ibnu Abbas, kata Sayyidina Ali dan Ibnu Abbas serta Ibnu Umar, Abu Hurairah meriwayatkan
Syahid tu, dan demi yang menyaksikan, kata dia, yang menyaksikan itu adalah hari Jumaat. So hari Jumaat menjadi saksi kepada manusia. Macam mana hari Jumaat menjadi saksi? Kita tengok hadis itu. Ada hadis. Syahid tu hari Jumaat. Masyhud tu yang disaksikan adalah hari Arafah. Al-masyhud tu hari Arafah, kata Sayyidina Ali, Abbas, Umar, 3 orang. Di mana suatu hadis daripada Abu Hurairah, ini riwayatkan secara marfu', berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya terjemahkan terus tuan. Kata dia, al-yaumul mau'ud, hari yang dijanjikan itu adalah hari kiamat. Yang atas tu kan, yaumil mau'ud. Hari yang dijanjikan itu adalah hari kiamat. Wal yaumul masyhud, hari yang disaksikan tu, wa syahidin wa masyhud, itu maksudnya hari Arafah. Syahid tu, hari yang menyaksikan tu apa? Itu adalah hari Jumaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahmatullah alaih. Kemudian Imam Qutubi dia bagi komentar, dia komen balik hadis. Kata dia, sebenarnya semua hari-hari dan malam-malam manusia ni besok akan menjadi saksi terhadap amalan manusia. Wa kadzalika sairul ayyam wal layal. Kata Imam Qutubi, sebenarnya tadi hari-hari, malam-malam yang kita lalui ni semua besok, fakullu yaumin syahid kaza wa kaza kullu laila. Setiap hari, setiap malam yang kita lalui ni semuanya besok akan menyaksikan perbuatan. Sebab kita kata Allah Ta'ala ni pengadilannya paling adil. Bukan saja saksi itu Nabi Muhammad, bukan saja saksi itu malaikat, kitab yang ditulis, tapi badan, tangan, lidah, paha kita, sampai ke hari-hari, bumi, malam, semua besok akan menjadi saksi perbuatan kita. Maka manusia tak boleh lari daripada perbuatan yang dia buat. Sebab itu kata Imam Qutubi, hari-hari yang kita lalui, malam-malam yang kita lalui, semua tu besok akan menjadi saksi syahid kepada kita. Dalilnya, kata dia, dia bawa dalil, buktinya, kata dia, ma rawahu Abu Naim al-Hafiz. Apa yang diriwayatkan oleh Abu Naim al-Hafiz daripada Muawiyah bin Qurrah, daripada Ma'qil bin Yasar, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ni panjang, kita terus tengok makna tuan. Laisa min yaumin, maknanya tidak ada satu hari pun yang datang kepada seseorang hamba, maknanya tak ada satu hari pun yang kita lalui melainkan hari itu yunadi fihi, dia menyeru, dia berkata-kata hari itu, kita yang tak dengar. Apa kata-kata hari ni? Hari Isnin, hari Selasa, ayat sampai Ahad. Tiap hari itu menyeru. Kata dia, wahai anak Adam, ya benar Adam, wahai anak Adam, aku ni adalah makhluk baru yang Tuhan jadikan. Pergi buah baru, makhluk baru lagi. Aku ni makhluk baru Tuhan jadikan. Dan aku menyaksikan apa yang engkau buat. Wa ana fima ta'malu alaika syahid. Apa yang kau buat sepanjang hari ni, aku jadi saksi. Tahu. Maka hendaklah engkau fa'mal fi khaira. Fiya khaira. Hendaklah kau buat dalam waktu-waktu aku ni, waktu hari ni, kata dia, khaira, kebaikan. Kerana aku akan menjadi saksi di akhirat besok. Hari kiamat besok, hari-hari ni, hari Isnin, hari Jumaat, Sabtu, Ahad ni, dia jadi saksi. Hari Isnin katanya 22 bulan, dah jemuan hari raya, perut dah kenyang nak pecah dah, dia menterah. Padahal Nabi pesan, jangan makan, berhenti sebelum kenyang, dia menterah. Semua khabar. Hari khabar kan. Semua hari cakap. Hari Selasa khabarnya, dia sekian-sekian, dia pergi minta yang orang. Hari Rabu dia pergi ambil toteh ekor lembu kawan tak. Hari Khamis lastik kaki koting ayam bah. Hari Jumaat dia pergi ambil 5 buk macino tak. Semua cerita. Hari-hari ni. Itu maksud ushidu laka bihi ghadan. Besok hari kiamat aku akan jadi saksi. Fa inni law qad madaitu lam tarani abada. Aku ni, kata hari ni, kalau dah berlalu, kau tak akan jumpa aku selama-lamanya lagi. Aku datang, aku pergi. Aku datang, aku bawa cerita aku semua, aku simpan, aku pergi. Tak jumpa dah. Dan berkata pula, itu hari
Wa yaqulul lail, malam pula berkata seperti mana yang disebut oleh hari. Seperti mana disebut oleh hari. Itu satu hadis lah yang disebutkan. Hadis ini kata Imam Qurtubi adalah hadis yang gharib. Gharib ni ganjil lah. Hadis ini adalah gharib, tetapi Imam Qurtubi menyebut, Imam Tirmizi mengatakan dia walaupun gharib, dia hasan gharib. Dia ganjil, tak ramai orang riwayatkan hadis ni. Tapi dia martabat dia hasan. Disebutkan di sini. Panjanglah perbahasannya tu. Di sini kan. Tapi kita nak ambil maksud hadis. Dan berkata pula Sa'id bin Musayyib, syahid itu, kata dia, bukan Sa'id, Imam Al-Qushairi menyebutkan daripada Ibnu Umar, daripada Ibnu Zubair, bahawasanya syahid tu yang menyaksikan itu adalah Yaumul Adha. Hari Yaumul Adha, hari raya korban. Berkata pula Sa'id bin Musayyib, syahid ni adalah hari tarwiyah. Hari apa tarwiyah tu? Labbaik Allahumma labbaik tu. Dan masyhud tu adalah hari Arafah. Dan banyak sini pandangan-pandangan daripada ulama kita yang memberi maksud syahid tu apa, masyhud tu apa. Jadi Imam Ustaz Ahmad Sunhaji ni dia ada ambil satu saja. Dan ada pula daripada Sayyidina Ali menyebutkan bahawasanya masyhud itu adalah hari kiamat berdasarkan hadis ayat Quran. Zalika yaumun majmu'un lahun nas wa zalika yaumun masyhud. Hari itu adalah hari manusia dihimpunkan, dan hari itu adalah hari yang masyhud, disaksikan. Hari apa masyhud tu? Hari kiamat. Hari kiamat. Dan banyak lagi perkataan-perkataan oleh ulama di sini menceritakan, di antaranya menyebutkan tadi. Saya nak bawa kita ambil pengajaran di sini tuan. Ada yang mengatakan syahid ni yang menyaksikan itu adalah hari Jumaat. Hari Jumaat di antara besok yang menjadi saksi kepada perbuatan manusia. Sebab itu di sini dibawakan satu hadis. Suatu hadis antara yang menjadi saksi kepada manusia adalah hari Jumaat. Di mana Nabi sebut dalam satu hadis di sini, aksiru alayya minas salati yaumul jum'ah fa innahu yaumun masyhud tushhiduhul malaikah. Hendaklah kamu perbanyakkan berselawat kepadaku pada hari Jumaat. Kerana hari Jumaat tu bukan hari syahid. Masyhud adalah hari yang disaksikan pada hari itu, dan malaikat akan menyaksikan. Waktu hari Jumaat ni orang sebut amalan yang antara yang terbaik adalah memperbanyakkan selawat. Doa pada hari itu ada satu saat, kalau kita berdoa tepat kena pada saat itu, doa kita diterima. Sebab itu orang dulu-dulu tuan-tuan, dia tak pergi Jumaat, dia tak sembahyang Jumaat, dia tak datang hari Jumaat tu. Masa Jumaat dah azan pun datang lah. Dia pagi-pagi Jumaat tu dia dah mula dah. Dah bertenggek pula. Dah tertonggok dah ke masjid. Dalam Hidayatul Salikin, tak salah saya. Ulama dulu dah karang daripada pagi tu apa nak buat? Wirid sampai Jumaat masuk. Betul kata cacak tu. Mana daripada pagi Jumaat tu dia dah ada, tertonggok ke masjid tu hari Jumaat sampailah Jumaat masuk. Doa wirid, macam-macam wirid buat sampai Jumaat. Lepas Jumaat tu dibanyakkan doa selawat kepada Nabi ketika itu, antara waktu-waktu yang makbul seperti mana disebut oleh Rasulullah. Dan malaikat hari itu menunggu-nunggu. Kono tepat hari itu kan diangkat doa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Kemudian ada juga yang menyebutkan di antara yang menjadi saksi kepada manusia adalah hartanya. Itu adalah berdasarkan hadis yang sahih daripada Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna hadzal mala khadrun hul. Harta ni memang satu benda yang seronok. Tak ada orang tak dapat roto dia menangis, dia seronok. Dan dia jadi sahabat kepada orang Islam. Sahabat yang baik kepada orang Islam yang siapa? Yang boleh memberikan harta itu kepada si miskin, anak yatim, dan orang yang dalam musafir perjalanan. Atau kama qala,
Atau seperti mana perkataan Rasulullah yang lain. Maknanya besok akhirat, besok harta ni dia akan jadi saksi. Ya Allah, ya Tuhanku, dulu Tuhan aku ni bagi aku kesimpulan bin simpulan. Simpulan bin simpulan. Dia bagi aku, ya Allah. Dia bagi aku. Kan? Jadi dia jadi saksi. Kalau tidak, dia akan menyusahkan kita. Kalau bukan kita memberi pada orang yang miskin dan anak yatim ni. Sebab tu saya selalu sebut, pastikan orang tua kita ni ada masuk ke tangan anak yatim, ke perut anak yatim, ke orang miskin, kan, orang musafir. Tiga ni, kerana tiga-tiga ni besok, harta tu besok akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan harta juga, kata Nabi SAW, siapa yang mengambil harta dengan jalan yang tidak benar, yang bukan hak dia, jalan yang salah, bukan milik dia, bukan hak dia, maka dia seolah-olah seperti orang yang makan tetapi tidak kenyang. Wa yakunu alaihi syahidan yaumal qiyamah. Harta tu besok akan menjadi benda yang menyusahkan untuk Tuhan. Kita senang hati dengan harta yang kita dapat, lepas tu harta tu bukan layak yang kita dapat, dengan cara yang tak benar, harta tu besok akan menjadi saksi di hadapan Allah. Mana nak lagi tu? Kan? Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari itu lidah, tangan, kaki akan menjadi saksi, akan berkata pada Allah. Kitab catatan lagi, para malaikat lagi, apa lagi? Rotor lagi. Tak cukup dengan tu. Allah Taala, bumi pun di sini, ini dah banyak kali kita jumpa hadis ni, bumi pun akan menjadi saksi terhadap perlakuan manusia. Banyak sangat di akhirat besok yang akan menjadi syahid, menjadi saksi kepada manusia. Sehingga benarlah bahawa sini pengadilan Tuhan itu adalah pengadilan yang paling adil untuk manusia pada hari itu. Jadi tuan-tuan, di sini kita dapat satu pengajaran kat sini, bahawa senyap manusia ni besok bila di hari akhirat dia akan tahu satu datang. Agak malang lah yang datang tu semuanya mengatakan keburukan kita. Bumi cerita keburukan, hari cerita keburukan, tangan cerita keburukan kita, kaki pun cerita keburukan, lidah pun cerita keburukan, malam pun cerita keburukan, harta kita pun cerita buruk kita ya. Tak selamat orang. Kan? Sebab itulah masa kita ada nyawa ni, kita kena lebih berhati-hati tuan-tuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jagalah amalan kita. Kemudian pada ayat yang keempat, qutila ashabul ukhdud. Saya sempat tengok sikit dah kitab lain ni tuan. Qutila ashabul ukhdud. Telah dibinasakan orang-orang yang membina parit. Ini siapa yang bina parit ni? Satu riwayat daripada Ayyub meriwayatkan daripada Ikrimah, kata dia ashabul ukhdud itu adalah mereka salah satu kaum daripada Sajistan. Ini kawasan-kawasan negara-negara yang tan ni, mana ni, blok-blok Rusia ni kan. Sajistan apa ni, Turkmenistan apa gitu, Uzbekistan apa gitu. Setan banyak lagi lah macam tu kan. Negara belah tu kan, piramid tu. Belah tu lah. Kata dia ashabul ukhdud tu daripada puak situ. Ashabul ukhdud ni Allah Ta'ala sebut telah dibinasakan orang-orang membina parit. Qutila. Kata Ibnu Abbas, semua perkataan qutila dalam Quran dia bukan membunuh, telah dibunuh. Qutila ni maksudnya, kalau perkataan bahasa Arab qatala ni bunuh, qutila tu dibunuh. Kata Ibnu Abbas, kalau jumpa dalam Quran mana qutila, dia makna dilaknat. Tuhan melaknat ashabul ukhdud. Maksud ashabul ukhdud orang-orang yang membina parit. Siapa yang bina parit kat rumah semua kena laknat. Macam tu ke maksud dia? Yang baca habis-habis lu. Sekarang lepas ni tak ada orang buat parit dah, jangan buat parit. Kalau kau jual gali parit janganlah. Kan, siapa yang buat parit banyak-banyak ni, orang bawah ni, tukar tu. Semua kena laknat ke Allah Taala tu. Bukan itu maksud dia, tak habis lagi ni tuan-tuan. An-narizatil waqud, yang berapi dinyalakan dengan kayu api. Jadi yang Tuhan laknat ni orang yang bina parit, kemudian dalam parit tu dihidupkan api. Tengah riwayat berdasarkan Imam Qutubi, kata dia daripada riwayat Al-Kalbi,
Ashabul Ukhdud tu adalah orang daripada Najran, orang Nasrani daripada Najran, yang dia bina 7 buah parit besar, panjang panjang dia tu 40 hasta. Panjang 40 parit tu 7 buah, panjangnya 40, lebar 12 hasta. Kau kira lah hasta 12 sampai benar tu. Kemudian panjangnya 40 hasta, 7 buah. Guna apa? Untuk membakar orang. Membakar orang beriman. Maka Allah Ta'ala laknat ashabul ukhdud ni, sebab dia membakar orang-orang yang beriman. Tengah riwayat kata mereka itu adalah kaum Nasrani di zaman kerajaan Konstantinopel dulu. Jadi ni siapa orang ni wallahu alam, tetapi peristiwa ni Allah Ta'ala catat dalam Quran. Azan ke tuan? Terkejut saya tengok apa nak buntuh pun lah. Buntuh pun tak lain macam nak bunyi gong. Sekejap sikit tuan. Kepala bunyi. Sikit ke tuan, kita betul-betul berhenti. Okay. Jadi ashabul ukhdud ni orang yang bina parit, kemudian dia nyalakan api, kemudian izhum alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di sekitarnya. Dia duduk ke api itu, kecampaan orang yang beriman dalam. Jadi ashabul ukhdud ni kojo membakar orang-orang beriman. Jadi berdasarkan suatu hadis, kisah yang teramat panjang, saya ceritalah sikit. Banyak riwayat-riwayat tuan ni, tuan menceritakan di zaman ni adalah berlaku, kalau berdasarkan di sini apa yang Ustaz Ahmad Senadi kata, yakni kisah ashabul ukhdud di Najran, seorang raja yang terletak di tanah Yaman. Najran di Yaman terdapat orang-orang yang memeluk agama Nabi Isa putera Maryam. Sebelum tu di Najran ni orang beragama Yahudi, raja pun agama Yahudi. Datang Nabi Isa, kan, ajak peluk agama Nabi Isa. Jadi orang-orang Yahudi marahlah. Sebahagiannya beriman dengan agama Nabi Isa ni, sebahagian ni di Najran ni tak terima, termasuk raja. Jadi raja ni tangkap orang yang beriman tu. Mana yang beriman tu akan dibakar. Kalau tak nak masuk Yahudi balik, bakar. Jadi di situ ada satu cerita, satu riwayat yang panjang. Imam Qutubi cerita 3-4 muka surat. Dia banyak-banyak riwayat. Cerita tu bermula di sini tuan-tuan, cerita sikit. Zaman ni raja di Yaman ni asalnya dia bila dengar apa ni orang masuk Islam, orang beriman, dia kurang sikit. Tapi ada satu cerita, raja ni ada seorang ahli sihir. Ahli sihir ni dah tua. Patik dah tua, tuanku kata dia. Kau kena cari seorang waris aku ni. Jadi siapa nak jadi pembantu kau ahli sihir ni. Jadi dibawalah kepada dia seorang budak. Dia ajar budak ni, dia arah budak ni, panggil ayah dia, ambil anak orang ni, raja arahkan dia pergi ke rumah ahli sihir ni untuk belajar. Di dalam perjalanan ke rumah ahli sihir ni, dia bertemu dengan rumah seorang rahib, seorang pendeta. Pendeta yang alim, lagi warak. Jadi pendeta ni, dia dengar pendeta tu mengajar, dia tertarik dengan ilmu pendeta ni. Ilmu yang benar. Poi sini ngajar lain, poi mah ahli sihir ajar lain pula, subai jahat ni subai pi. Jadi dia tertarik dengan ajaran pendeta. Jadi setiap hari sebelum dia pergi ke rumah ahli sihir, dia singgah belajar kat rumah pendeta. Akibat dia lambek sampai ke rumah ahli sihir. Bila lambek sampai rumah ahli sihir, dia diboda, bahasa kita diboda lah. Dipukul dia ahli sihir tu, budak. Itulah dah lama kat rumah ahli sihir, kena pukul, balik rumah pula dipukul dia ayah pula sebab lambek balik. Jadi dia mengadu kat pendeta ni, aku sampai rumah ahli sihir kena boda kat ahli sihir. Sampai rumah babu, mak aku lah boda aku dengan ayah aku lambek balik. Macam mana nak buat? Pendeta pun ajar. Bila kau sampai rumah ahli sihir, apa kan? Kenapa lambek? Kau katakan, mak aku tadi larang tahan aku jap, ada banyak kerja nak buat. Bila kau sampai rumah kau lambek,
Kau mak kau marah, kau khabar ahli sihir tadi ngajar lebih sikit. Tambah waktu. Jadi selamat dia setiap hari. Dia belajar itu sampai satu ketika dia jadi dua orang berbeza kan. Dua aliran ilmu putih dengan ilmu hitam. Sampai satu hari dia orang ramai tak lalu jalan tu. Semua lari. Jadi dalam tafsir Qutubi ni saya tengok ada 2-3 riwayat. Disebut satu binatang, haiwan yang besar yang menghalang perjalanan. Tak sebut, tetapi Imam di dalam ni tak sebut, Imam Qutubi sebut. Sama ada satu riwayat mengatakan ular yang besar. Satu riwayat mengatakan singa. Di sini singa. Jadi singa besar. Orang tak lalu takut. Budak tu pun dia lalu, dia ambil batu sekotol. Masa itulah dia qasad dalam hati. Dia doa, ya Allah ya Tuhanku, kalaulah ilmu pendeta ni lebih baik daripada ilmu sihir ni, inilah ilmu yang hak, yang benar, yang betul ya Allah, maka kau bunuhlah haiwan singa ni dengan lontaran batu ni. Batu kecil balik. Dia balik. Mati singa tu. Orang boleh lalu lalang, maka dia yakin ilmu itulah yang betul. Ilmu itulah yang betul. Maka dia belajarlah dengan pendeta ni, belajar. Akhirnya tuan-tuan, sampai satu ketika selepas dia bunuh singa tu, pendeta dia beritahu, sesungguhnya engkau telah sampai ke satu takat yang aku tak sampai. Dia orang nak murid lebih daripada guru kan. Aku pun tak pernah dapat jadi ni. Kau ni besok engkau akan diuji. Dan ketika engkau diuji, wahai anak aku, jangan kau tunjuk ke aku, kau tunjuk orang lain. Kau jangan kau badan cikgu kau, orang lain. Takutkah raja tahu? Maka akhirnya budak ini memang betul-betul diuji. Tuhan beri dia kelebihan. Kebetulan dia boleh mengubat orang bisu, boleh cakap. Orang buta boleh nampak alik. Semua penyakit pada ketika itu dia boleh ubatkan. Sehinggalah dengarlah berita ni, salah seorang pengikut raja ni yang rapat dengan raja ni, dia buta. Dia jumpa budak ni, dia bawa segala kata-kata banyak kata, ni semua aku akan beri kat kau kalau kau boleh ubatkan mata aku ni, kembalikan penglihatan. Budak ni kata, aku tak boleh menggantikan penglihatan kau. Yang boleh itu adalah Allah, Tuhan aku dan Tuhan kamu. Kalau kau nak elok, boleh, dengan syarat kau beriman dengan Tuhan. Kau beriman dengan Tuhan aku akan sembuhkan mata kau. Maka dia pun kata, amantu bi rabbil gulam. Aku beriman dengan Tuhan budak. Akhirnya mata elok. Bila satu hari dia pergi menghadap raja di balai Rung Seri Raja pun heran. Caliklah mata kau, macam mana lah kau ni daripada kecil kau buta. Tiba-tiba dah ada mata balik. Dia kata ada seorang budak. Raja pun dongak. Bila tanya, macam mana mata boleh elok? Kata, mata aku ni telah disembuhkan oleh Tuhan aku dan Tuhan kamu. Kek raja cakap itu. Kek raja tu, padahal raja tu kata dia Tuhan. Dia sebut ke raja tu, mata aku ni telah disembuhkan oleh Tuhanku dan Tuhan kau, wahai tuanku. Lepas tu raja tanya, ada ke Tuhan selain aku? Ada. Iaitu Tuhan aku, Allah. Raja pun tanya, siapa yang ajar kau ni? Kata seorang budak. Di sekso dia, akhirnya dia terpaksa pecahan rahsia. Budak ni yang ajar. Dipanggil budak tu. Sekso budak tu pula tanya, siapa yang ajar ni? Pendeta tu dengan dua-dua orang ni diseksa, diazab, sehingga disebut pada orang yang dah colik ni, kalau kau tak nak masuk balik ke agama Yahudi, kau akan digaji belah dua. Tak nak masuk Yahudi, digaji belah dua. Sampai pendeta, kalau kau tak nak masuk Yahudi balik, bolah pun minsyar dipotong dengan minsyar bolah dua. Sampai ke budak ni, raja panggil pengawal dia, bawa budak ni ke gunung yang tinggi, sampai ke gunung tu kau jerahan ke bawah, tolak ke bawah, bawa sampai ke gunung, Allah Ta'ala gogar gunung. Habis semua jatuh, budak ni balik. Assalamualaikum, dia kan, raja saya tak mati dia, panggil tengok, hidup kau lagi kan. Raja pun ambil, mana orang bawa tadi, semua dah mati, jatuh gunung. Raja pun kata orang lain ni, kau bawa budak tengah laut, kapal, bonam di dalam laut. Orang bawa tengah laut. Sampai tengah laut, Allah Ta'ala bonam kapal, budak ni balik selamat. Dia jumpa raja, mana pergi orang bawa tadi, semua dah mati terbonam, aku selamat seseorang.
Hingga budak tersebut, aku wahai tuanku, kau takkan dapat bunuh aku. Melainkan kau dengar kata-kata aku. Ikut cakap aku kalau nak bunuh. Raja kata macam mana? Tuanku panggil semua orang, kumpulkan setompek. Tuanku letak aku di tiang salib, ke tiang, ambil anak panah aku ni, panah aku. Tetapi sebelum panah aku, tuanku, panah tepat-tepat kat dahi aku ni, kena baca dulu. Ada jampi mentera kau tak hati kan? Mentera ni kena baca, amantu bi rabbil gulam. Aku beriman dengan Tuhan budak ni. Cakap tu barulah mati. Raja yang bongok ni pun ambil anak panah budak ni dengan orang ramai. Dia pun baca, amantu bi rabbil gulam. Panah tepat kena budak tu pun pegang tangan. Panah tu dia pun meninggal dunia sambil pegang panah. Dalam riwayat dalam kitab Imam Qurtubi sebut jenazah tu pada zaman Sayyidina Umar, ke zaman apa dibuka dia masih lagi pegang tu. Tahun lama kisah tu, tapi budak tu masih pegang jenazah tu. Budak. Bila dengar mati budak ni, orang kampung tengok, mati ya. Dah dong ada saudara kan sebelum ni raja nak bunuh dia 3 hari tak mati. Upoi kono baca amantu bi rabbil gulam barulah mati budak ni. Oh handal Tuhan budak ni. Kono sebut nama Tuhan tu mati. Akhir orang semua sebut amanna bi rabbil gulam. Datang seseorang kepada raja, wahai tuanku, telah berlakulah sesuatu yang tuanku takut dahulu. Orang beriman, hari ini Allah Ta'ala telah menjadikan semua orang beriman dengan budak ni. Jadi budak ni mengorbankan dirinya untuk mengislamkan satu negara tu, satu kampung tu. Orang beriman. Tinggi pengorbanan budak ni tuan-tuan yang dia buat. Mati dia. Kan? Padahal tak mati-mati eloklah bila dakwah tak mati-mati, tapi dia ada target. Budak ada nama dalam tafsir Qurtubi ni. Saya baca sempat saya tak ingat nama, Abdullah bin apa nama budak ni. Dan mati dia dipanah oleh raja. Sehingga bila mengatakan amanna, itu yang mula raja marah. Suruh buat parit tu. Buat parit tanya. Beriman tak beriman? Nak masuk Yahudi tak masuk Yahudi? Tak nak masuk Yahudi. Dibakar sampai dikatakan api itu menjulang sampai 40 hasta tinggi. Dan akhir raja-raja pun kena terbakar situ. Dia bakar orang. Akhirnya memang betul kata dia pun kena jilat ke api dengan pengikut-pengikut. Dan disitulah berlakunya kisah antara budak-budak, kanak-kanak, bayi yang bercakap waktu kau kecil. Seorang sampailah seorang ibu pada ketika itu membawa anak kecil dan dia nak kembali ke Yahudi balik sebab sian anak itu. Ketika itu jugalah anak dia berkata, wahai ibuku, engkau di jalan yang benar. Ada dalam ni cerita, wahai ibu, kata kau ni pilih jalan benar ni, jangan kau berpaling wahai ibuku. Kata anak tu kepada ibunya. Isbiri fa innaki alal haq. Sabarlah wahai ibu, kau ni jalan yang benar. Jadi omak bila dongai, anak ni bercakap pula kecil lagi, dia pun bawa anak terjun dalam minyak yang panas tu, dia pun mati syahid bersama anak. Jadi riwayat ni banyak tuan-tuan, 2-3 riwayat. Riwayat-riwayat akhir ni Imam Qurtubi sebut siapa nama raja, siapa nama budak tu. Cuma nak cerita kisah ni berlaku, nama-nama tu khilaf lah, ada yang sebut nama ni orang-orang. Dan di sini Al-Quran menceritakan kepada kita bagaimana perjuangan dulu, zaman dulu seorang pemuda kecil, budak kecil. Tapi dia dah ada dia punya visi. Mengorbankan diri dia untuk memastikan orang pada ketika itu Islam.